Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Husin Osman, penulis buku Seni Kepimpinan Politik Tun Mahathir. Buku yang akan saya perkenalkan dalam video pembentangan ini. Buku setebal 523 halaman ini adalah hasil kajian yang saya jalankan sejak lebih 7 tahun yang lepas untuk mengenal pasti kehebatan seorang pemimpin yang paling lama menerajui negara sebagai Perdana Menteri. Video ini disediakan sebagai menandakan pelancaran buku ini dan inisiatif untuk memperkenalkan kepada para bakal pembaca yang saya hormati. Besar harapan saya agar isi kandungan dan perbincangan di dalam buku ini memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat, terutama para pemimpin dan bakal pemimpin, sama ada yang masih muda maupun yang berumur, yang berminat mempelajari seni dan kemahiran kepimpinan berasaskan pengalaman selama lebih 60 tahun kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad, seorang negarawan dan bekas Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan ketujuh. Perbincangan di dalam buku ini memberi tumpuan sepenuhnya kepada pemikiran kepimpinan politik Tun Mahathir. Namun begitu, tidak mewakili atau mempromosi pandangan atau perjuangan mana-mana parti politik tertentu, sama ada daripada pihak kerajaan maupun pihak pembangkang. Sebaliknya, fokus buku ini adalah bagaimana kita dapat mempelajari kemahiran dan seni kepimpinan berasaskan masalah yang merupakan intipati kepada kemahiran kepimpinan Tun Dr. Mahathir. Buku ini adalah tentang seorang doktor perubatan yang mempunyai impian untuk menjadi seorang pemimpin agar dirinya mampu melakukan sesuatu yang terbaik untuk negara. Bidang perubatan bagaimanapun tidak menyediakan peluang pembelajaran yang secukupnya untuk beliau menjadi seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi orang lain mengikuti kepimpinannya. Oleh itu, beliau terpaksa meredah segala kesukaran dan cabaran, mempelajari kemahiran memimpin melalui pengalaman berasaskan masalah dalam kerjaya kepimpinan beliau. Buku ini mengandungi 10 bab. Bab yang pertama membincangkan tentang era baharu kepimpinan negara yang merujuk kepada latar belakang pencapaian Tun Mahathir yang unik dalam pilihan raya umum yang ke-14. Melewati segala tanggapan sinis, beliau berjaya menggabungkan kekuatan politik parti pembangkang dan matlamat terbesar membantu rakyat untuk menyelamatkan negara daripada pemimpin yang beliau gelar sebagai kleptokrat, untuk seterusnya memenangi pilihan raya umum yang ke-14 dan kembali memimpin Malaysia sebagai Perdana Menteri yang ketujuh. Di dalam bab yang kedua dan ketiga, perbincangan menyurut ke belakang sehinggalah pada tahun 1958, iaitu tahun di mana Tun Mahathir mula menunjukkan minat yang mendalam untuk mendaki tangga kepimpinan politik negara. Bab 2 juga membincangkan kepentingan masalah sebagai asas pembelajaran kepimpinan. Beberapa ciri umum pembelajaran berasaskan masalah ataupun PBL dibandingkan dengan pembelajaran tradisional dan juga konvensional. Bab 3 memperjelaskan kepada pembaca tentang proses pembelajaran yang unik yang terkandung di dalam pendekatan PBL ini. Proses ini secara semula jadinya adalah merupakan usaha pembelajaran sepanjang hayat, bebas tidak terkongkong dan berorientasikan pembelajaran terarahkan diri. Satu contoh proses pembelajaran berasaskan masalah Tun Mahathir juga dibentangkan dan dibincangkan serta dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya. Perbincangan di dalam bab 4 adalah berkaitan kekalahan beliau di dalam pilihan raya umum yang tahun 1969 dan proses pembelajaran kepimpinan beliau menghadapi situasi rusuhan kaum pada situasi rusuhan kaum 13 Mei 1969. Berdasarkan analisis Tun Mahathir, kedua-dua peristiwa ini iaitu kekalahannya di dalam pilihan raya dan tragedi 13 Mei mempunyai perkaitan yang sangat rapat. Analisis akhir beliau menunjukkan kepada wujudnya simptom-simptom yang membawa kepada kelemahan kepimpinan Tunku Abdul Rahman Putra sebagai Perdana Menteri ketika itu. Tun Mahathir menyalahkan Tunku Abdul Rahman di atas kegagalannya mengambil langkah-langkah pencegahan.
Kritikan terhadap Tunku Abdul Rahman menyebabkan beliau dipecat daripada UMNO. Daripada sini, Tun Mahathir benar-benar belajar kesukaran menjadi seorang pemimpin melalui proses pembelajaran berasaskan masalah sebenar yang beliau hadapi. Seterusnya, sorotan terhadap proses pembelajaran kepimpinan beliau ketika hidup di dalam buangan politik antara tahun 1969 sehingga tahun 1972 dibincangkan di dalam bab yang kelima. Bab ini mengemukakan peristiwa pemecatan Tun Mahathir daripada UMNO sebagai pencetus pembelajaran kepimpinan. Masalah pemecatan ini membolehkan beliau belajar melalui pengalaman kepimpinan dengan cara yang lebih sukar dan bermakna. Pada mulanya, pemecatan tersebut dilihat sebagai petanda buruk kepada masa hadapan politiknya. Tidak lama kemudian, beliau menyedari bahawa peristiwa pemecatan ini mengajarnya menjadi pemimpin yang lebih kuat dan lebih bijak. Simulasi pembelajaran kepimpinan di dalam bab 6 merujuk kepada proses pembelajaran beliau mendaki tangga kepimpinan sehinggalah dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri pada tahun 1976. Pencetus pembelajaran yang dipilih adalah berkaitan situasi penting Tun Hussein On ketika membuat keputusan memilih timbalan Perdana Menteri yang baharu. Inilah situasi yang sukar dilupakan oleh Tun Mahathir kerana hasilnya benar-benar mengubah nasib masa hadapan kerjaya kepimpinan beliau. Pencetus pembelajaran ini boleh membantu kita mempelajari kemahiran kepimpinan berkaitan perbezaan di antara nasib dan usaha. Seorang pemimpin tidak seharusnya mengharapkan nasib menyebelahinya tanpa usaha gigih yang berterusan. Apa yang kita capai pada hari ini adalah hasil usaha kita pada masa yang lalu. Cita-cita menjejakkan kaki ke puncak kepimpinan negara tercapai pada tahun 1981 setelah dilantik sebagai menjadi Perdana Menteri yang keempat. Usaha mengekalkan kedudukan kepimpinan bagaimanapun bukanlah suatu yang mudah. Namun begitu, kejayaan mengharungi krisis kepimpinan UMNO pada tahun 1987 menyerlahkan lagi kehebatan beliau mengaplikasikan kemahiran kepimpinan berwawasan berasaskan masalah. Intipati perbincangan ini dimuatkan di dalam bab yang ketujuh. Selepas persaraannya pada tahun 2003, beliau tidak pernah menyempikan diri, malahan menunjukkan kesediaannya memimpin walaupun tanpa kedudukan. Beliau terus menyumbang pandangan kepada pentadbiran penggantinya Tun Abdullah Ahmad Badawi. Bagaimanapun, prestasi buruk Barisan Nasional dalam pilihan raya umum yang ke-12 pada tahun 2008 menyebabkan Tun Mahathir mengkritik kelemahan yang wujud dalam kepimpinan Tun Abdullah. Kesan kritikan beliau menjadi pencetus kepada para pemimpin UMNO yang lain mendesak Tun Abdullah Ahmad Badawi meletakkan jawatan pada tahun 2009. Hal ini dibincangkan di dalam bab yang ke-8. Bab yang ke-8 dan ke-9 juga memuatkan perbincangan tentang kesungguhan Tun Mahathir memimpin rakyat untuk menyelamatkan negara daripada kerosakan. Perjuangan kali ini adalah menentang pemimpin yang beliau istilahkan sebagai kleptokrat demi menyelamatkan Malaysia daripada menjadi negara yang gagal. Kritikan dan penentangan terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak berakhir dengan beliau sendiri kembali ke arena politik, memimpin gabungan pembangkang, memenangi pilihan raya umum yang ke-14 dan akhirnya dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-7. Bab 10 menghidangkan perbincangan mendalam berkaitan pengalaman kepimpinan Tun Mahathir pasca Kerajaan Pakatan Harapan antara bulan Mei 2018 sehingga bulan Februari tahun 2020. Ucapan penuh beliau selepas meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri yang ke-7 dijadikan sebagai satu senario masalah ataupun pencetus kepada pembelajaran. Bahagian terbesar dalam bab ini adalah perbincangan menyeluruh berkaitan kronologi peristiwa penting yang membawa kepada peletakan jawatan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri yang ke-7 pada 24 Februari tahun 2020. Hasil perbincangan dalam bab ini menunjukkan dengan jelas bagaimana Tun Mahathir mengaplikasikan seni kepimpinan politiknya sehingga sukar dibaca dan dipahami sama ada oleh kawan maupun lawannya. Secara umumnya, persembahan di dalam buku ini mungkin bersifat agak teknikal. Kesemua senario masalah yang terpilih ini disimulasikan semula menggunakan pendekatan diagnostik PBL yang disebut sebagai FILA ataupun FACTILA yang menjadi ikon utama dalam pemikiran kepimpinan berasaskan masalah Tun Mahathir. Para pembaca bukan sahaja dapat mengetahui dengan jelas pendekatan diagnostik ini, bahkan dapat mempelajari secara praktikal proses pembelajaran kepimpinan beliau.
Pada bahagian akhir setiap bab dikongsikan hasil pembelajaran reflektif ataupun muhasabah kepimpinan dan pengajaran penting kepimpinan yang boleh dihayati oleh para pembaca. Para pembaca juga berpeluang menguasai isi kandungan buku ini dengan menonton video-video perkongsian yang akan kami naikkan dalam saluran YouTube dari semasa ke semasa. Isi kandungan buku ini juga telah disusun dalam bentuk program latihan dan kursus kepimpinan. Program ini dianjurkan dengan kerjasama Persatuan Pembelajaran Berasaskan Masalah Malaysia ataupun MyPBL. Kursus dan latihan kepimpinan ini dijalankan secara dalam talian dan juga bersemuka serta boleh disertai oleh semua lapisan masyarakat, termasuklah para pemimpin dan bakal pemimpin dalam kalangan anak muda dan juga remaja. Buku ini juga diterbitkan dalam versi bahasa Inggeris dengan tajuk Mahathir, The Art of Political Leadership. Terbitan bahasa Inggeris ini terdapat dalam dua versi, iaitu versi e-book dan juga versi cetakan paperback. Kedua-duanya diterbitkan melalui platform Amazon Kindle Direct Publishing. Untuk mendapatkan kedua-dua versi ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh menekan pautan Amazon Bookstore pada bahagian deskripsi video di bawah. Begitu juga untuk mendapatkan buku versi bahasa Malaysia yang kami terbitkan dan maklumat selanjutnya tentang kursus kepimpinan yang kami tawarkan, tuan-tuan dan puan-puan boleh menekan butang pautan berkaitan pada bahagian deskripsi di bawah. Tuan-tuan dan puan-puan juga dijemput untuk subscribe, like dan share channel dan video kami untuk terus mendapat maklumat terkini terbitan siri-siri video kepimpinan yang akan datang. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.